Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh dengar? Boleh mana ni? Boleh, okey. Nota nampak? Nota ni? Nampak? Okay. Dah dapat ke nota? Dah dapat. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Allahumma alimna. Rabbi astaghfirullah. Alhamdulillah kita pagi ini dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari seperti biasa pagi Sabtu, minggu ketiga dan minggu pertama dan minggu ketiga ya. Kita alhamdulillah telah sampai ke bab ke-27. Bab ke-26 sebelum ini kita telah pun sama-sama ikuti. Hari ini kita akan mula daripada bab ke-27 dengan hadis yang ke-90 di bawahnya. Bab at-tanawub fil ilmi. Bab bergilir-gilir pergi menuntut ilmu. Atau bab menentukan giliran untuk pergi menuntut ilmu. Wabihi qala haddathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala Abu Abdullah wa qala Ibn Wahb akhbarana Yunus an Ibn Shihab عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي الثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. Bab ke-27, bergilir-gilir pergi menuntut ilmu. Abu Yaman meriwayatkan kepada kami, katanya Shu'aib meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri. Kata Abu Abdullah, Ibn Wahb mengatakan Yunus telah meriwayatkan kepada kami daripada Ibn Shihab, daripada Ubaidillah
bin Abdullah bin Abi Thawr, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya dan jiran saya dari kalangan orang Ansar ketika berada di perumahan Bani Umayyah bin Zaid, yaitu satu kawasan tinggi pinggiran Madinah. Kami sentiasa bergilir-gilir pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi pada suatu hari dan saya pula pergi pada suatu hari yang lain. Kalau saya pergi, saya akan bawakan kepadanya berita hari itu berupa wahyu dan selainnya. Demikian juga kalau dia yang pergi, demikian juga kalau dia yang pergi. Pada suatu hari, pada hari gilirannya, sahabatku, orang Ansar itu pergi. Dia memukul pintu rumahku, yakni apabila pulang. Mereka cerita tu. Apabila pulang, dia memukul pintu rumahku dengan kuat sekali sambil bertanya, adakah dia di dalam? Ini adakah dia, ini Umar, maksudnya dia tu Umar lah, di dalam. Saya terkejut, lantas keluar menemuinya. Dia terus berkata, telah berlaku satu perkara besar. Selepas itu aku pergi ke rumah Hafsah. Di sini ada ringkas pula, buang. Selepas itu aku pergi ke rumah Hafsah dan aku dapati dia sedang menangis. Aku bertanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencerai kamu? Dia menjawab, saya tidak tahu. Kemudian saya pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ cerita diringkaskan pula. Lantas saya bertanya dalam keadaan berdiri, adakah engkau telah menceraikan isteri-isterimu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak. Mendengar jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, aku pun mengucapkan Allahu Akbar. Itulah hadis ke-90 di bawah bab ke-27 pada pagi ini. Itulah satu sahaja hadis di bawah bab ke-27 ini. Memang sudah menjadi metodologi Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ini. Di bawah setiap tajuk itu biasanya dia tidak kemukakan banyak hadis. Kadang-kadang satu sahaja. Ada juga ketika-ketikanya 2, 3. Ada juga. Tapi yang biasanya tak banyak lah. 3 tu kira banyak lah tu. Berbeza dengan Imam Muslim. Imam Muslim di bawah satu tajuk itu banyak hadisnya. Bahkan Imam Bukhari ini kadang-kadang apabila dia buat sesuatu tajuk tu, di bawah tu dia bawakan satu hadis. Kadang-kadang hadis itu direngkaskan. Sengaja direngkaskan. Dia hanya mengambil bahagian yang menjadi tempat ambilan ataupun sandaran tajuk yang dibuatnya. Itu sahaja. Untuk menceritakan itu dapat difahami, tajuk yang dibuatnya itu difahami daripada hadis juga. Daripada hadis juga. Itu saja. Adapun bahagian-bahagian lain dibuang. Banyak dibuang, diringkaskan. Hadis seperti itu dipanggil hadis mukhtasar.
hadis yang diringkaskan. Kadang-kadang bahkan berlaku kharm dalam penyampaian hadis itu. Kharm, mana dia potong sana, potong sini. Dia tidak kemukakan dengan lengkap lah. Keadaan ini memerlukan kita merujuk kepada beberapa tempat yang lain. Paling tidak di dalam kitab ini juga. Yang ini berhubung dengan peristiwa yang sama melalui saluran riwayat yang lain. Itu perlu dilakukan. Kalau untuk lebih menyempurnakan lagi kajian, seeloknya kita bukan sahaja merujuk kepada beberapa saluran riwayat di dalam Sahih Bukhari, bahkan kita pergi keluar lagi daripada Bukhari, pergi kepada kitab-kitab lain juga. Mungkin di sana ada perbezaan dalam riwayatnya. Untuk itulah tujuannya kita perlu menjejaki atraf hadis, menjejaki atraf sesuatu hadis itu. Mana atraf itu versi riwayat berhubung dengan peristiwa yang sama tetapi diriwayatkan melalui saluran yang lain di tempat lain. Itu maksudnya atraf. Baiklah. Sebagai contoh kita tengok di sini tajuk Imam Bukhari, Babut Tanawub fil Ilm. Jadi tanawub, perkataan tanawub ini Imam Bukhari ambil daripada hadis. Ni cuba tengok. Natanawabu. Tanawaba ya tanawabu tanawuban. Jadi at-tanawub ini masdar. Masdar bagi perkataan natanawabu dalam hadis. At-tanawub makna bergilir-gilir. Bergilir-gilir. Sekali orang ni buat, sekali orang ni pula buat. Itu maksudnya. Jadi bergilir-gilir ni fil ilm. Untuk ilmu. Dalam menuntut ilmu. Jadi dalam hadis ni tak adalah sebut dengan jelas begitu. Tapi itulah maksudnya nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sebut turun. Sebab apa? Mereka berada di kawasan awali Madinah. Kawasan tanah tinggi di pinggir Madinah. Sebab itu bila pergi ke Madinah tu mereka sebutkan sebagai turun. Turun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat ilmu lah. Jadi sekali satu hari dia pergi, hari berikutnya saya pergi, begitulah bergilir-gilir. Kalau hari dia pergi itu, dia akan bawalah cerita hari itu berupa wahyu dan selainnya. Jadi maknanya daripada sinilah difahami berupa wahyu dan selainnya itu itu maksudnya ilmu lah. Ilmu. Wahyu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun lain-lain peristiwa yang berlaku, dia bagi tahu kepada saya. Dan pada giliran saya pun begitu juga. Saya pun begitu, dia pun begitu. Itulah ceritanya. Jadi maksud pergi ke Madinah bergilir-gilir itu dari kawasan pinggiran Madinah yang kedudukannya, letaknya itu lebih tinggi, di tanah yang lebih tinggi berbanding Madinah. Itu dipanggil kawasan awali Madinah, kawasan tinggi sekitar Madinah.
Jadi babut tanawub fil ilm fi talabil ilmi. Babut tanawub fi dhahab li talabil ilmi. Itu bahasa Arab, biasalah begitu, dia ada banyak buang-buang tu. Itu perlu kita faham sepatutnya apa yang dibuang, maka dalam terjemahan kita nyatakan. Bergilir-gilir pergi tak ada. Tapi maksudnya pergilah. Fil ilmi, pada ilmu, dalam ilmu. Pergi itu dengan maksud menuntut ilmu. Fi talabil ilmi. Untuk menuntut ilmu. Bukan pergi nak berniaga tak. Bukan pergi nak buat benda-benda lain, tidak. Tapi untuk pergi menuntut ilmu. Itu perlu difahami sendirilah oleh pembaca. Dengan sebab itu, orang yang nak dapat sebanyak mungkin kandungan sesuatu hadis atau sesuatu kitab, khususnya kitab lama, kitab turath ni, dia semestinya untuk dapat banyaklah faham lebih mendalam lagi, semestinya dia lengkap dengan ilmu alatnya. Khususnya ilmu bahasa Arab lah. Ilmu bahasa Arab. Macam-macam cabangnya itu kita kena menguasainya. Baiklah. Kita ada nota di situ, 297. Imam Bukhari telah mengemukakan 2 bab sebelum ini yang menunjukkan keistimewaan ilmu wahyu daripada Nabi SAW dan keharusan bermusafir dan berkelana selama beberapa hari. Untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu ini ilmu yang dibawa oleh Nabi lah. Semuanya ilmu wahyu. Sebab ada berupa Al-Quran ataupun Al-Hadis. Seperti rombongan Abdul Qais yang datang kepada baginda untuk menuntut ilmu selama beberapa hari, beberapa minggu. Ada yang macam tu, meninggalkan tanah air mereka, pergi bertemu dengan Nabi SAW, berminggu-minggu bersama Nabi SAW. Dan Uqbah yang bermusafir ke Madinah. Uqbah bin Al-Harith yang kita telah baca sebelum ni, dalam hadis sebelum ni, dia tinggal di Mekah kerana sesuatu masalah yang berlaku kepadanya. Dia bermusafir ke Madinah untuk mencari jawapan kepada permasalahan yang dihadapinya. Itu tujuannya. Satu saja masalah yang dia nak tanya. Tapi dia sanggup bermusafir dari Mekah ke Madinah, yang mana pada ketika itu tidak seperti hari ini. Nak begitu susah. Lama perjalanan itu. Sebab perjalanan itu dengan menaiki unta. Tidak seperti hari ini. Pada bab ke-27 ini, Imam Bukhari hendak memperingatkan pembaca bahawa setiap penuntut ilmu juga adalah manusia yang tentunya mempunyai tanggungjawab lain yang perlu dijaga. Namun tidaklah sepatutnya ilmu yang sangat berharga itu ditinggalkan begitu sahaja, hanya kerana tidak mempunyai masa lapang untuk menuntut ilmu. Jadi Imam Bukhari dah bagi dah dulu, dia cuba mengimbangkan pemahaman orang. Takut orang kata kalau begitu sekali ilmu ni kena tinggal segala-galanya lah. Pergi belajar sajalah. Mungkin orang fikir begitu. Jadi Imam Bukhari ceritakan melalui bab ke-27 ni, dia nak cerita Islam ni agama yang menjaga semua kepentingan. Islam ni agama yang
memang praktikal, realistik, agama yang realistik. Walaupun ilmu itu menuntut ilmu itu satu perkara yang wajib, ada ketikanya, tidaklah pula ia mewajibkan seseorang itu belajar sepanjang masa. Mesti jadi pelajar dulu beberapa tahun. Dia tidak mewajibkan begitu. Maka ditunjukkanlah cara-caranya. Sebab kalau kita perhatikan sejarah Nabi SAW, ramai daripada sahabat-sahabatnya itu memeluk agama Islam setelah mereka sudah agak berumur, sudah dewasa lah, bukan daripada budak. Sudah kahwin, sudah ada keluarga, sudah ada rumah tangga. Jadi mereka sudah ada tanggungjawab. Nabi SAW mengambil kira semua itu. Semua itu. Nabi SAW tidak mewajibkan semua mereka pergi duduk di sekelilingnya dan belajar dengan menetap di situ. Tidak begitu. Walaupun ada juga yang buat begitu, duduk di serambi masjid, dipanggil Ahlus Suffah. Itulah mereka umumnya belum berumah tangga, orang yang tidak berumah tangga lagi. Biasanya duduk di situlah, menetap di situ. Tapi yang sudah berkeluarga ni tidak begitu. Mereka duduk di rumah masing-masing lah. Kalau yang jauh tu terpaksa fikirlah macam mana supaya tidak ketinggalan, supaya tidak mundur dalam mendapat ilmu Nabi SAW itu, berupa wahyu, berupa Al-Quran dan hadis. Jadi mereka fikir macam mana caranya. Jadi melalui bab ke-27 ni, Imam Bukhari cuba menampilkan salah satu cara yang telah dipilih oleh dua orang sahabat. Bukan disyurkan, kira-kiranya tak adalah dalam hadis ini disebutkan itu disyurkan oleh Nabi, tidak. Itu hanya langkah yang diambil oleh mereka sendiri. Jangan mereka fikir bagus dan sepatutnya diambil oleh mereka. Di sini beliau ingin menunjukkan cara yang sepatutnya dipilih oleh seseorang penuntut ilmu dalam keadaan tidak mempunyai keluasan masa untuk menimba ilmu atau mempunyai tanggungjawab yang lain. Beliau membawakan riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yang telah berpakat dengan seorang jirannya dari kalangan orang Ansar untuk bergilir-gilir pergi mendapatkan sumber wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya semata-mata kerana tidak mahu tertinggal apa-apa ilmu yang mungkin disampaikan kepada baginda semasa mereka kesibukan dengan tanggungjawab masing-masing. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang telah diketahui oleh sahabat-sahabatnya, tidak ada ketentuan masa untuk wahyu sampai kepadanya. Bila-bila masa. Kadang-kadang sambil melakukan suatu perkara, tiba-tiba wahyu datang. Jadi pada ketika itu juga Nabi SAW sampaikan. Kalau Quran itu lebihlah telitinya. Sebab Nabi SAW akan memanggil beberapa orang sahabatnya supaya mencatat Al-Quran itu. Terus catat. Berdasarkan riwayat yang lain, dapat diketahui Sayyidina Umar pada ketika itu sibuk dengan urusan perniagaan. Jadi Sayyidina Umar ini dari kalangan Muhajirin, orang Mekah asalnya, kemudian berhijrah ke Madinah.
biasanya orang-orang Mekah ni, sahabat-sahabat dari Mekah, iaitu sahabat-sahabat Muhajirin ini, pekerjaan mereka ialah berniaga. Berbeza dengan sahabat-sahabat Ansar, boleh dikatakan kebanyakan mereka bertani atau berkebun. Mereka adalah peladang. Jadi berdasarkan riwayat yang lain, dalam Fathul Bari pun ada disebutkan, dalam Bukhari bahkan, puncanya daripada Bukhari juga, Sayyidina Umar sibuk menguruskan perniagaannya. Jadi dengan sebab itu agak tak boleh nak tinggal lah tiap-tiap hari itu. Jadi dia buat giliran. Sahabat tu, kawan dia tu, jiran dia tu pergi pada suatu hari, dengar apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bila balik cerita kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pada hari gilirannya juga buat begitu. Sahabat itu tak pergi pula, jiran dia tu, sebab dia sibuk dengan urusan dia. Maknanya Nabi SAW memang mengambil kira pekerjaan orang itu, tidak kata tinggal terus. Bahkan dia ambil kira orang tu bekerja apa, dia ada tanggungjawab. Dia menanggung nafkah keluarganya, dia perlu terus bekerja. Cuma tidaklah boleh pekerjaan itu sampai mengganggu sehingga tak dapat langsung pergi bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu memang tidak disukai lah, begitu. Jadi itu yang dilakukan oleh sahabat di zaman Nabi SAW. Langkah yang diambil oleh sebahagian daripada sahabat untuk mendapat ilmu daripada Nabi SAW. Baik, hari ini terdapat semakin banyak saluran dan peluang untuk mengikuti pengajian agama. Seseorang mungkin dapat mengikutinya menerusi siaran langsung yang dipancarkan dari mana-mana program pengajian. Kita ada live, kata live. Dia juga boleh mengikutinya menerusi rakaman video atau audio yang disediakan. Boleh juga. Dengan sebab itu, orang zaman sekarang ni, walaupun dalam hadis ni menunjukkan cara kepada kita, iaitu buat giliran, tetapi kita hari ini ada pilihan lain lagi selain daripada itu, iaitu kita boleh dengar secara langsung, tak perlu menunggu lama, sehari baru dapat berita tu, terus boleh dapat. Allah SWT bagi kemudahan kepada kita hari ini. Kalau kita betul-betul berminat, betul-betul nak belajar, sebenarnya semakin tidak ada halangan untuk seseorang itu belajar. Macam kita yang kita buat sekarang ni pun begitu juga. Sehingga masing-masing berada di rumah boleh ikuti kelas ni. Boleh ikuti kelas ni secara langsung. Bukan dengar suara saja, boleh tengok orang yang mengajar tu, boleh tengok. Bukan sekadar boleh tengok saja, boleh berinteraksi dengannya. Boleh tanya, boleh bincang, boleh apa. Sampai begitu sekali. Jadi itu langkah yang boleh diambil oleh kita. Kalau orang zaman dahulu, zaman Nabi dahulu, susah. Lepas tu perjalanan pula jauh, dalam perjalanan itu susah nak ikut. Sekarang ni sambil-sambil bawa kereta pun boleh dengar. Jadi halangan itu sudah semakin sedikit. Peluang-peluang untuk belajar itu, walaupun umur kita pendek, tapi Allah SWT bagi banyak peluang. Dan kita tak akan terlepas sebenarnya. Allah SWT akan tanya juga, kalau kamu boleh ikuti program itu, program ini, boleh dengar ceramah itu, ceramah ini, boleh dengar lagu itu, lagu ini, habis masa banyak, kenapa kamu jahil? Kamu tak boleh belajar, sedangkan kemudahan itu sudah ada pada masa kamu. Kita akan disoal. Kalau orang zaman Nabi dulu tidak disoal kerana itu. Tidak disoal kerana itu.
Tapi kita akan disoal. Sebab apa? Kemudahan itu sudah ada. Kemudahan itu sudah ada. Jadi itulah kepentingan belajar ni. Orang yang minat belajar, bila ada peluang tu kan, dia akan ambil, dia tak akan lepaskan. Sebab apa? Ini peluang keemasan. Nak dapat ilmu agama ni. Kalau sahabat dulu, begitulah bergila-gila. Susahlah. Dalam keadaan susah begitu pun buat juga. Kita yang mudah ni, duduk di rumah saja sekarang ni. Tak payah pergi ke masjid dah. Yang mengajar pun tak payah pergi. Ataupun tempat mana-mana lah. Tempat-tempat pusat pengajian. Tak payah pergi. Duduk di rumah saja. Yang mengajar pun di rumah. Yang belajar tu pun di rumah. Tapi tidak ada apa pun yang kurang sebenarnya. Bahkan dalam banyak hal, sebagaimana kita setelah sama-sama alami, ikuti, lebih istimewa lagi cara ini. Cara yang kita guna ni. Sebab kita boleh tunjuk apa-apa, nota apa semua boleh tunjuk. Boleh tunjuk kitab itu, kitab ini. Begitu. Dan tanpa ada pun besar suara. Kalau zaman dulu, zaman sekarang ni pun begitu. Kalau duduk jauh-jauh tu tak dengar. Kalau bercakap ni, dengarnya sama saja. Duduk di mana pun, sama saja. Tidak ada halangan dah kejauhan itu. Tidak kata yang di saf belakang tu sebab dia datang lewat, dia terpaksa berada jauh. Dia susah nak dengar. Sebab apa ni, pembesar suara apa semua zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidaklah ada setiap masa mukjizat. Tidak macam tu. Secara umum biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar dengan cara biasalah. Kalau jauh tak dengar. Sebab itu digalakkan pergi ke depan. Duduk di hadapan. Begitu keadaannya. Berbeza dengan kita sekarang ni. Semuanya boleh ada di hadapan. Baik. Itulah perbincangan berkenaan dengan tajuk bab. Apa maksud Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini? Baik. Lepas tu kita tengok pula hadis. Sebagaimana biasa kita tentang perawi-perawi ni, kalau dalam kurungan tu, dalam bracket tu, maksudnya dalam kitab asal tidak ada. Itu adalah tambahan saya untuk menjelaskan tentang perawi-perawi itu. Misalnya di sini Abul Yaman meriwayatkan kepada kami. Itu kata Imam Bukhari. Abul Yaman itu siapa? Nama sebenarnya. Itu kunyahnya. Nama sebenarnya ialah Al-Hakam bin Nafi'. Oleh kerana perawi ini kita telah bertemu sebelum ni, kita telah bertemu dah dengan dia. Jadi kita tak sebut lagi biodatanya atau biografinya. Tak sebut lagi. Kita tinggalkan begitu sahajalah. Jadi kalau saya pun di sini tidak menyebutkan di mana, sebab ini di peringkat nota kan. Di peringkat nota saya tidak buatlah selengkap mungkin. Cuma sekadarnya lah untuk mengisi program kita hari ini. Sekadar ni saya fikir sudah cukup. Kalau jadi kitab tu kira-kiranya macam yang lepas, jilid 1 tu banyak dah lah yang saya buat. Lebih detail lagi lah. Macam di sini ya. Umpamanya ada dalam kitab Kashful Bari, dia buatlah babut tanawub fil ilm. Kalau kita tengok dia sebut ni cuba tengok. Abul Yaman, biodatanya ataupun cerita tentangnya telah pun berlalu pada hadis yang ke-6. Di bawah bab yang pertama, bab permulaan wahyu kepada Nabi. Hadis yang ke-6 dulu. Dah ada dah. Kita dah bertemu dengan orang ni. Kalau dalam syarah yang saya buat jilid 1 yang telah dicetak tu pun, hadis yang ke-6 ni sudah ada.
Sudah kita bertemu dah. Kalau nak detail tentang dia ni, tengok situlah. Begitu juga tentang perawi seterusnya ni sudah ada dah. Shu'aib, siapa dia? Abu Bishr, Shu'aib bin Abi Hamzah. Biodata ataupun latar belakang ringkas tentang perawi ini juga pada hadis yang ke-6 dalam Sahih Bukhari di bawah bab Badil Wahyi. Begitulah seterusnya. Shu'aib bin Abi Hamzah meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri. Tu saya buat titik-titik tu. Maksudnya selepas tu seperti kita akan dapati selepas keterangan seterusnya, iaitu di sini. Kata Abu Abdullah, Abu Abdullah ni siapa? Imam Bukhari lah. Jadi di sini berlaku perpalingan sanad. Orang panggil tahwil sanad. Tahwil sanad ini pun kita dah bincang dah panjang. Jadi saya tidak nak ulang lah. Apalagi kitab tu jilid 1 tu sudah pun teredar. Kalau nak, di sana sudah dibincangkan apa maksud itu, apa pandangan ulama hadis tentangnya. Jadi sampai ke perawi ketiga ni, Az-Zuhri ni, berhenti sanad pertama. Mana sanad kedua bermula. Sanad kedua maksudnya saluran riwayat yang kedua bermula di sini. Apabila ada mana selepas itu saluran riwayat kedua. Tadi pun Imam Bukhari ambil daripada Abu Yaman. Yang ni dia kata Abu Abdullah, ini Imam Bukhari, Ibnu Wahab mengatakan. Ibnu Wahab tu siapa? Abdullah bin Wahab Al-Misri, orang Mesir. Ini salah seorang anak murid utama Imam Malik. Jadi Imam Bukhari cerita saluran yang kedua pula, saluran riwayat yang kedua. Iaitu beliau mengambilnya daripada Ibnu Wahab. Dia kata Yunus itu bin Yazid Al-Aili telah meriwayatkan kepada kami daripada Ibni Shihab Az-Zuhri. Dia meriwayatkan daripada Ibni Shihab. Tadi disebutkan daripada Az-Zuhri. Ini disebutkan daripada Ibnu Shihab. Shu'aib ambil daripada Az-Zuhri. Yunus pula ambil daripada Ibni Shihab. Daripada Ibni Shihab. Orang yang sama. Cuma disebut. Berdasarkan saluran ni disebut Ibnu Shihab. Berdasarkan saluran yang pertama disebut Az-Zuhri. Jadi kedua-dua mereka ni, Yunus dan Shu'aib, itu adalah murid Zuhri. Daripada sini, barulah sanad itu bertemu. Jadi sanad bagi kedua-dua saluran riwayat itu bertemu di sini. Daripada Zuhri, sama. Zuhri mengambilnya daripada Ubaidillah bin Abdillah bin Abi Thawr. Beliau mengambilnya daripada Abdullah bin Abbas, daripada Umar bin Al-Khattab. Jadi daripada Zuhri ke atas itu sanadnya sama. Cuma daripada bawah tu ada dua saluran. Ada dua saluran. Di sini baru kita terlebih dahulu kita tengok kata Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari. Di sini kita sudah ada nota 298. Ini 298. Jadi sampai di sini saya nak ada sesiapalah antara kita yang baca. Saya dengar saja. Dan orang-orang lain juga akan dengar. Jadi sila seperti mana biasa kita buat begitulah. Satunya saya sendiri tidak penat. Yang keduanya dalam pengajian hadis ni biasa dilakukan begitu. Murid baca, kemudian guru baca, murid baca bergili-gili begitu. Antara tujuannya ialah murid-murid itu pun sendiri tidak mengantuk. Kalau saya satu pihak saja baca, jadi
macam memandu di jalan yang terlalu betul lah, straight. Boleh mengantuk. Jadi itu salah satu tujuannya. Di samping itu, pelajar-pelajar pun ada peluang untuk membaca, memperbaiki keadaannya. Mungkin kalau ada salah ditegur. Itu pun satu keistimewaan dalam kelas lah, dalam kelas. Terutamanya kelas hadis ni biasa begitu. Biasa begitu. Dengan sebab itu saya nak sesiapalah yang bersedia untuk baca, silakan. Daripada sini ya, nota 298. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya baca ya. Siapa ni? Saleh. Saleh. Silakan Saleh. Ya, baik. Nota 298. Hadis ke-90 ini diriwayatkan oleh Bukhari melalui dua saluran. Pertamanya melalui Abu Yaman daripada Shu'aib daripada Az-Zuhri. Ia diriwayatkan secara mausul. Dan keduanya melalui Ibn Wahab daripada Yunus daripada Az-Zuhri. Yang ini diriwayatkannya secara mu'allaq. Ibn Hibban memausulkan sanad Ibn Wahab ini dengan meriwayatkannya daripada Muhammad bin Al-Hassan bin Qutaibah daripada Harmalah bin Yahya daripada Ibn Wahab. Lafaz hadis ke-90 ini adalah berdasarkan saluran Abu Yaman, bukan saluran Ibn Wahab. Sebabnya ialah saluran Abu Yaman sahaja menyebutkan hadis ini bersama bahagian yang menyatakan mereka berdua bergilir-gilir pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahagian inilah yang dimaksudkan oleh Bukhari untuk tajuk babnya. Riwayat Ibn Wahab tidak menyebutkan tentangnya. Sebaliknya ia bermula dengan kata-kata Ibn Abbas, lam azal harisan ala an as'ala Umar radhiyallahu anhu anil mar'atain. Lama aku mahu sekali bertanya Umar tentang dua orang isteri. Jadi bulan. Bulan, dua orang. Tentang dua orang isteri. Demikianlah kata Az-Zuhri maksudnya ke Zuhli. Zuhli ya. Demikianlah kata Az-Zuhli, Ad-Daruqutni, Al-Hakim dan lain-lain. Tujuan Imam Bukhari mengemukakan juga riwayat mu'allaq Ibn Wahab itu ialah untuk menyatakan bukan Shu'aib seorang sahaja meriwayatkan hadis ini daripada Ibn Shihab. Yunus juga meriwayatkannya. Walaupun bahagian yang berkaitan dengan tajuk bab yang dibuat olehnya tidak ada di dalam riwayat Yunus. Sekejap Saleh, sekejap. Ada beberapa perkara ni di sini dalam nota ni yang sepatutnya menarik perhatian kita. Yang pertama, mengajar kita tentang saluran riwayat. Apa yang dikatakan sebagai saluran riwayat itu, inilah salah satu contohnya. Iaitu saluran riwayat itu berbeza di peringkat awal. Bila sampai ke satu tempat, ia bertemu di situ. Sampai kepada Zuhri atau Ibn Shihab, ia bertemu dan seterusnya ke atas itu sama saja sanadnya. Begitulah yang dimaksudkan dengan saluran riwayat. Dan Imam Bukhari meriwayatkan saluran yang pertama memang secara mausul dan musnad. Maknanya bersambung, jelas bersambung sanadnya itu dan lengkap sanadnya. Ia diriwayatkan secara mausul. Yang ini diriwayatkan secara mausul. Sebab, cuba kita perhatikan teks asalnya. Cuba tengok. Imam Bukhari kata, haddathana Abu Yaman. Qala akhbarana Shu'aib an-Zuhri. Jelas dia sebut haddathana. Haddathana ini satu lafaz yang menunjukkan memang Imam Bukhari menerima hadis ini daripada gurunya Abu Yaman dalam majlis ilmu. Secara formal, secara formal. Secara rasmi. Secara rasmi. Dan memang ia menerimanya secara langsung. Bersama-sama Imam Bukhari, ada lagi orang-orang lain. Bahkan, ini macam kelas lah. Sebab itu dia kata haddathana, bukan haddathani.
Mana Abu Yaman meriwayatkan kepada kami. Kami tu ramailah, bukan Imam Bukhari seorang dalam majlis tu. Itu keadaan saluran yang pertama. Cuba kita perhatikan. Selepas berlaku tahwil sanad ini, Imam Bukhari kata waqala ibn Wahab. Dia tidak kata haddatsana ibn Wahab. Itu bezanya. Lafaz riwayat itu bukan haddatsana lagi seperti saluran pertama, tetapi qala. Qala ini dia dia tidak menunjukkan semestinya mausul, dan lengkap sanadnya itu. Lengkap sanad. Boleh jadi di situ terputus. Mana Imam Bukhari tidak secara langsung menerima riwayat Ibnu Wahab ini daripada Ibnu Wahab sendiri. Ada kemungkinan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ia mengisyaratkan kepada penerimaan hadis ini melalui saluran Ibnu Wahab tidak formal. Ini disebut riwayat secara mudzakarah. Bila kata qala begini, atau disebut dzakara, walaupun dengan sighah jazam itu maksudnya tidak dengan sighah tamrid. Yang ini tidak menggunakan kalau fi'il dalam bentuk bina majhul. Bukan begitu. Mana ini orang panggil sighah jazam. Walaupun sighah jazam, tapi perkataan ini mengisyaratkan kepada beberapa perkara. Antaranya ialah riwayat itu diterima secara mudzakarah. Ini oleh kerana saya dah bincang dah sebelum ni, dalam buku yang telah dicetak tu pun banyak dah juga bincang tentang perkara ni. Saya tidak nak ulang lagi tulis. Cumanya saya sebut ni takut-takut terlupa lah. Takut-takut terlupa. Kalau ingat tu baguslah. Kalau ingat. Jadi ni kata, bukan meriwayatkan kepada kami. Ibnu Wahab mengatakan. Jadi ini tidak jelas Imam Bukhari ini terima daripada dia secara langsung. Walaupun Imam Bukhari sempat dengan dia. Imam Bukhari terima secara langsung daripada dia pun boleh jadi. Cuma kalau terima secara langsung pun tidak. Imam Bukhari riwayatkannya dengan lafaz tahdits. Itu berbeza keadaannya. Tidak dengan lafaz tahdits. Dia tidak kata haddatsana. Mana kedudukannya lebih rendah sedikit daripada haddatsana itu. Haddatsana lebih kuat. Haddatsana lebih kuat. Jadi begitu keadaannya. Dengan sebab itu kita perlu bincangkan. Apa antara yang kita perlu bincangkan ialah, adakah orang lain yang meriwayatkan hadis yang Imam Bukhari riwayatkan secara mudzakarah atau secara ta'liq ini, dalam bentuk mausul dan musnad. Itu. Inilah yang disebutkan kemudian. Dan keduanya melalui Ibnu Wahab daripada Yunus, daripada Az-Zuhri. Yang ini diriwayatkannya secara mu'allaq, secara ta'liq. Mana dia tidak sebut haddatsana. Jadi kita nak tahulah, selain Imam Bukhari, adakah orang lain yang dengan jelas menyebutkan sanad itu secara bersambung-sambung, tidak putus. Kalau yang Imam Bukhari tadi ada dua perkara. Satu, itu riwayat secara mudzakarah, secara tidak rasmi. Kalau kita nak sebut dalam ibarat lain, kita kata secara tidak rasmi, tidak formal. Mungkin tidak dalam majlis khusus lah. Sambil berjalan ke, ataupun bertemu di mana-mana ke, tidak khusus. Jadi Ibnu Hibban memausulkan sanad Ibnu Wahab ini. Jadi selain Bukhari, Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis ini melalui saluran Ibnu Wahab. Dan Ibnu Hibban itu kemudian lagi daripada Imam Bukhari. Dia sebutkan sanad dengan lengkap dan bersambung. Dengan meriwayatkannya daripada Muhammad bin Al-Hasan bin Qutaibah. Ini Ibnu Hibban ambil daripada Muhammad bin Al-Hasan bin Qutaibah.
Muhammad bin Hasan bin Qutaybah ini pula mengambil daripada Harmalah bin Yahya. Harmalah bin Yahya ini mengambil daripada Ibnu Wahab, dan ini memang secara mausul. Secara mausul riwayat Ibnu Hibban ini di dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban itu ada. Maknanya sanad riwayat ini adalah riwayat yang sahih juga. Walaupun kita tidak dapat pasti melalui riwayat Imam Bukhari ini adakah ia mausul atau tidak, kita boleh dapat melalui riwayat orang lain juga termasuk atau terbilang sebagai muhaddis, iaitu Ibnu Hibban. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua di sini iaitu lafaz hadis ke-90 ni. Imam Bukhari kemukakan dua saluran. Adakah lafaz semua sekali hadis itu daripada kedua-dua saluran itu atau salah satu sahaja? Jawabnya bukan daripada kedua-duanya, daripada salah satu sahaja, daripada saluran riwayat yang pertama, Abul Yaman daripada Shu'aib itu, bukan melalui saluran Ibnu Wahab. Kenapa dia sebut juga kalau begitu saluran Ibnu Wahab? Nak ceritanya peristiwa yang sama juga diceritakan oleh Ibnu Wahab itu, tetapi bahagian yang berkenaan dengan tajuk yang menjadi punca kepada tajuk Imam Bukhari buat itu tak ada dalam riwayat Ibnu Wahab. Dalam saluran riwayat dia tak ada bahagian tu. Tetapi bahagian-bahagian yang lain ada. Peristiwa tentang peristiwa yang sama juga. Itu tujuan Imam Bukhari kemukakan saluran Ibnu Wahab. Dan beliau nak bagi tahulah, nak suruh orang belajarlah. Zahirnya nampak macam kedua-dua saluran itu mengemukakan lafaz riwayat yang sama. Kalau kita tak belajar mungkin kita ingat begitulah. Rupanya tidak. Kalau belajar ataupun kepada yang mampu merujuk kepada syarah-syarah hadis yang besar-besar, dia boleh tahu bahawa lafaz ini lafaz saluran riwayat Abul Yaman daripada Shu'aib, bukan saluran riwayat daripada Ibnu Wahab, daripada Yunus, bukan. Jadi yang ada dalam riwayat Abul Yaman, saluran riwayat Abul Yaman sahaja, itu dalam saluran itu menyebutkan mereka berdua bergilir-gilir pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari daripada tajuk dia tu. Riwayat Ibnu Wahab tidak menyebut tentangnya. Sebaliknya ia bermula dengan kata-kata Ibnu Abbas, lam azal harisan ala an as'ala Umar radhiyallahu anhu anil mar'atain. Riwayat ini ada dalam Bukhari juga, ada dalam Bukhari juga di tempat lain. Jadi kata Ibnu Abbas, riwayat yang kita baca sekarang ni, hadis yang ke-90 ni pun daripada Ibnu Abbas juga. Cumanya saluran Ibnu Wahab itu bermula dengan ini, lam azal harisan. Lama dah, kata dia, aku mahu sekali bertanya Umar, tapi tak jadi-jadi, tak berkesempatan, tentang dua orang isteri Rasulullah. Adalah ceritanya dan seterusnya. Demikianlah kata Az-Zuhli, Ad-Daraqutni, Al-Hakim dan lain-lain. Ini kata tokoh-tokoh hadis ni, imam-imam hadis, kata begitulah ceritanya. Maknanya lafaz riwayat ini adalah lafaz riwayat Shu'aib daripada Zuhri, bukan Yunus daripada Zuhri, bukan. Ini tokoh-tokoh. Ini kalau kita baca syarah-syarah hadis, kita akan bertemulah. Contohnya kita baca Kashful Bari ini dalam bahasa Urdu. Kalau yang dalam bahasa Arab umpamanya, kita boleh tengok Fathul Bari, syarah hadis Sahih Bukhari yang masyhur. Kita boleh dapat benda ni. Cuba kita tengok.
Coba kita tengok sini. وقال ابن وهب هذا التعليق وصله ابن حبان في صحيحه عن ابن قتيبة عن حرملة عنه بسنده وليس في روايته قول عمر كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول وهو مقصود هذا الباب. Tak ada ni, disebut tak ada dalam riwayat Ibnu Wahab ni, tak ada. وإنما وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الزهري. Ini hanya ada di dalam riwayat Syuaib sahaja daripada Zuhri. Perkara ini nas disebutkan dengan jelas oleh Az-Zuhli, Daraqutni, Hakim dan lain-lain. Imam Bukhari, ini saya tak ambil bahagian ini. Sebab kita nak bincang banyak kali lagi, nak bertemu dengan hadis ni. Cuba tengok sini. Ni dipanggil atraf bagi hadis ni. Cuba tengok berapa banyak ni. Hadis 89 atau 90 dalam kitab kita tu. Atrafnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maknanya 10 kali Imam Bukhari ulang. Cumanya ada beza-beza lah, sedikit sebanyak tu. Saluran riwayat dia pun berbeza. Jadi Imam Bukhari ada sebut di bawah Kitabun Nikah riwayat Abul Yaman ini sahaja di sana. Di sana kita dapati ada ni lebih lengkap lagi daripada yang ada di sini. Sebabnya Imam Bukhari sebut riwayat Yunus daripada Zuhri itu untuk menjelaskan bahawa hadis ini yang dikemukakan ini semua sekali itu hanya berdasarkan riwayat Syuaib sahaja. Berdasarkan riwayat Syuaib sahaja. Dan itu dapat kita lihat di tempat lain. Ini contohnya. Dia ada sebut di sini. Sama juga kalau kita lihat di dalam Umdatul Qari, syarah Bukhari yang besar juga, kita tengok di sini sama juga. Ini bila dia sebut tentang perawi-perawi ini, at-tariqus tsaniyah, saluran kedua, termasuk dalam riwayat secara ta'liq. Imam Bukhari kata, qala Abu Abdullah. Abu Abdullah itu siapa? Beliau maksudkan dirinya sendiri. Qala Ibn Wahab. Ini sama, dia sebut juga perkara itu. Nassa di akhirnya, nassa ala dhalika al-Zuhli wad-Daraqutni wal-Hakim wa akharun. Tadi dia sebut wa ghairuni wa akharun. Orang lain pun sebut juga perkara yang sama. Maknanya kalau kita baca kitab ni, itulah kesimpulannya, hasilnya. Itu perkara yang kedua yang kita perlu berikan perhatian di sini. Seterusnya, tujuan Imam Bukhari mengemukakan juga riwayat Mu'allaq Ibn Wahab itu. Ini tujuannya. Kita dah baca, tak apalah. Jadi itu juga. Selain daripada itu, nak ceritanya Imam Bukhari ini riwayat dia tu dari melalui saluran yang berbeza, dia ingat betul. Melalui saluran ni disebut Ibnu Syihab. Melalui saluran ni disebut Az-Zuhri. Murid Zuhri yang berbeza tu sebut nama guru dia tu lain, dan Imam Bukhari dhabt. Ingat, yakin betul. Yang ni sebut ni, yang ni sebut ni. Itu termasuk dalam seni meriwayatkan hadis. Yang kita tidak bincang itu, Hafiz Ibn Hajar pun tidak bincang. Tapi kalau dalam Umdatul Qari ni antara keistimewaan dia sebut lataif isnadnya. Dia mesti ada ni. Biasa umumnya ada lah kalau dalam kitab ni. Menyatakan seni isnadnya. Seni periwayatannya itu. Disebut ada beberapa perkara. Antaranya di dalam sanad dia tu ada riwayat secara tahdits, ada dengan ikhbar. Tahdits tu hadatsana itulah, ikhbar akhbarana, dan an. Ini termasuk dalam seni riwayat tu. Termasuk dalam seni riwayat juga, iaitu dalam sanad ini ada riwayat tabi'i daripada tabi'i. Mana daripada generasi yang sama.
Di dalamnya juga ada riwayat sahabat daripada sahabat. Ibnu Abbas tu sahabat, meriwayatkan daripada Umar. Dia juga sahabat. Itu. Antaranya lagi, dalam riwayat, saluran riwayat mausul disebutkan Az-Zuhri. Tapi dalam riwayat yang dikemukakan secara ta'liq disebutkan Ibnu Syihab. Ini menunjukkan kekuatan ingatan perawi itu daripada guru masing-masing. Yang ni sebut begini, yang ni sebut begini. Dan untuk menyatakan perbezaan, mula berbeza saluran itu di mana, mana mula berpaling saluran riwayat itu ditandakan dengan ha. Ini semua menunjukkan dhabt perawi dan dhabt pengarang. Ini antara perkara yang perlu diberikan perhatian. Sekejap. Bahagian yang seperti ini saya tak sebutlah. Saya tak sebut dalam nota ni. Tak sebut. Itu antara tujuan kenapa Imam Bukhari sebut kedua-dua saluran riwayat itu. Padahal dalam yang kedua, saluran yang kedua tu tak ada sebut pun yang berkenaan dengan tajuk yang dia buat tu. Jadi dia ada maksud lain lah. Maksud lain itu perlu kita perhati juga. Kita ambil manfaat juga daripada perbezaan cara meriwayatkan hadis itu. Gitulah. Baik, seterusnya Az-Zuhri atau Ibnu Syihab meriwayatkan hadis ini daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Thawr. Kita ada satu lagi nota di sini. 299. Soleh tadi, mana Soleh tadi? Ya, mana? Silakan. Boleh. Okay. 299. Beliau ialah Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Thawr An-Nawfali Al-Qurashi Al-Madani, seorang tabi'i. Beliau meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Abbas dan Safiyah bin Syaibah. Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair dan Az-Zuhri adalah antara orang yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ibn Hibban, Az-Zahabi dan Hafiz Ibn Hajar mengatakan beliau thiqah. Ada seorang lagi perawi yang sama nama dengannya dan sama juga nama ayahnya. Beliau ialah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Kedua-dua mereka sama-sama meriwayatkan hadis daripada Ibn Abbas. Cuma di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat banyak juga riwayat Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud daripada Ibn Abbas. Sedangkan riwayat Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Thawr daripada Ibn Abbas tidak ada selain satu hadis ini sahaja. Khatib Al-Baghdadi menulis bahawa Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Thawr tidak ada meriwayatkan daripada sesiapa pun selain Ibn Abbas dan tidak ada sesiapa pun meriwayatkan daripadanya selain Az-Zuhri. Namun daripada keterangan yang lalu telah pun terbukti bahawa selain daripada Ibn Abbas, beliau juga meriwayatkan hadis daripada Safiyah bin Syaibah. Orang yang meriwayatkan hadis daripadanya bukan Az-Zuhri seorang sahaja. Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair juga meriwayatkan daripadanya. Jadi ada lagi mana? Ada lagi. Teruskan. Riwayat Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Thawr daripada Safiyah bin Syaibah boleh ditemui di dalam Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah dan lain-lain di bawah kitab Manasik. Jadi di sini kita perhatikan tokoh hadis seperti Khatib Al-Baghdadi, tokoh kadang-kadang ialah pendapat tokoh macam mana pun boleh diperiksa, boleh dicek, boleh dibantah, kita tidak bersetuju dengannya. Boleh, itu biasa berlaku dalam dunia ilmu. Sebab kalau kita tengok kitab-kitab berijal hadis, memang disebut pun
selain daripada Ibnu Abbas, Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Thawr ini meriwayatkan juga daripada Safiyah. Jadi itu ada, mana tak tepatlah kata khatib itu. Kira-kiranya setakat yang dia tahu, dia ceritalah. Dan ada lagi orang lain selain daripada Zuhri yang meriwayatkan daripadanya, iaitu Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. Dia juga ada meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Thawr ini. Bukan Zuhri sahaja seperti dikatakan oleh Khatib Baghdadi. Dan ini dapat kita lihat dengan mudahlah kalau kita cek kitab-kitab rijal hadis. Seringkas kitab Khulasah Tahdzib Al-Kamal itu dah ada benda ni. Tak payah pergi jauh-jauh, tak payah pergi kitab yang besar-besar. Kitab Khulasah yang dibuat oleh Al-Khazraji itu pun sudah ada dah sebut benda ni. Jadi apa yang ditulis oleh Khatib Baghdadi itu kira-kiranya tidak tepatlah, tidak tepat. Okey. Daripada Abdullah bin Abbas, daripada Umar. Jadi dua-dua orang perawi ini, sahabat ini kita sudah pun bertemu sebelum ni. Telah pun berkenalan dengan mereka. Beliau berkata, yang ni siapa kata? Yang ni Umar lah, Sayyidina Umar. Saya dan jiran saya dari kalangan orang Ansar. Ni kita ada nota pula di sini. 300. Siapa nak baca ni? Silakan orang lain pula kalau boleh. Sebab kita ramai kan, gili-gili. Siapa nak baca silakan. Maulana, boleh saya baca? Silakan. Nota 300. Menurut Allamah Qutbuddin Ibnu Al-Qastalani, jiran Umar ini bernama Itban bin Malik. Tetapi beliau tidak mengemukakan apa-apa buktinya. Ibnu Bashkuwal mempertahankan pandangan Ibnu Al-Qastalani itu dengan mengemukakan alasan bahawa Nabi SAW telah mempersaudarakan Umar dengan Itban. Maka mungkin sekali jiran yang dimaksudkan oleh Umar itu Itban sendiri, bukan orang lain. Al-Barmawi pula berpendapat jiran Umar itu bernama Aus bin Khawli bin Abdullah. Alasan beliau ialah satu riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya. Di dalamnya tersebut, وَكَانَ عُمَرُ مُؤَاخِيًا أَوْ سَبْنَا خَوْلِيٍ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا إِلَّا حَدَّثَهُ وَلَا يَسْمَعُ عُمَرُ شَيْئًا إِلَّا حَدَّثَهُ. Bermaksud Umar bersaudara dengan Aus bin Khawli, tidak ia mendengar sesuatu daripada Nabi SAW melainkan diceritanya kepada Umar. Umar juga tidak mendengar sesuatu daripada Nabi SAW melainkan diceritanya kepada Aus. Riwayat ini menunjukkan orang yang terlibat dalam peristiwa itu ialah Aus bin Khawli, bukan Itban. Aus juga dikatakan sebagai saudara Umar. Tetapi riwayat ini tidak sahih. Ia hanya berpunca daripada Muhammad bin Umar Al-Waqidi, seorang perawi pendusta besar. Riwayat yang lebih sahih menyebutkan Nabi SAW telah mempersaudarakan Umar dengan Itban. Ibnu Sa'ad sendiri telah menyebutkan begitu. Beliau juga menyebutkan Aus bin Khawli telah dipersaudarakan dengan Syuja' bin Wahab, bukan dengan Umar bin Al-Khattab. Jadi itu ada dalam tabaqat itu. Teruskan. Bagaimanapun hadis ke-90 ini hanya menyebut jiran sahaja, bukan saudara Umar. Jadi kemungkinan jiran itu bukan Itban tetap ada juga. Tidak semestinya jiran seseorang itu merupakan saudaranya juga. Tetap adalah sebab dia sebut jiran, dia tidak sebut saudara saya.
Dia tak sebut begitu. Dia sebut jiran. Jadi jiran itu orang lain pun boleh. Kalau betul-betul itban, kenapa dia tak sebut saja saudara saya itban? Atau sebut nama itban? Sebab itu Hafiz Ibn Hajar masih tidak putus dalam perkara ini. Kemungkinan orang lain itu boleh ada. Walaupun boleh juga kita terima sebagai itban. Kebanyakan ulama terima itban lah di sini. Yang dimaksudkan dengan jiran itu, iaitu bukan orang lain, saudaranya sendiri. Tetapi kemungkinan jiran sahaja yang bukan saudara pun tetap ada. Tetap ada. Walau bagaimanapun, ikutlah itban ke, ataupun Aus bin Khawli ke, ataupun lain-lain, semuanya sahabat lah. Semuanya sahabat juga. Sahabat Nabi juga. Bila sahabat itu tak timbul lah siapa pun. Cuma kebanyakan ulama pensyarah hadis menyebutkan di sini itban, itu saja. Walau bagaimanapun ada lagi perbincangan di sini. Seterusnya, ketika berada di perumahan Bani Umayyah bin Zaid. Bani Umayyah bin Zaid nama satu kabilah. Satu-satu kabilah tu seringkali diguna nama seseorang lah daripada kabilah itu, yang bersejarah lah kira-kiranya. Iaitu satu kawasan tinggi pinggiran Madinah. Itu cerita. Di sini kita ada nota pula. 301. Boleh Ruslan teruskan lagi baca? Mana saudara kita tadi? Ruslan, dengar ke tidak? Ya, dengar Maulana. Teruskan, boleh teruskan. 301. Ya. Kawasan tinggi pinggiran Madinah yang dimaksudkan di sini ialah kawasan perumahan yang terletak di sebelah timur Madinah. Ia berada pada jarak 3 atau 4 batu dari Madinah sehingga 8 batu. Kawasan itulah yang disebut sebagai Awali Al-Madinah. Kawasan rendah di sebelah barat Madinah pula dipanggil Sawafil. Jadi dia ada dua kawasan. Sebelah barat dipanggil Sawafil Madinah. Kawasan rendah dekat Madinah. Kalau Awali, kawasan tinggi di pinggir Madinah. Iaitu inilah cerita ni, kawasan Awali. Ceritanya Sayyidina Umar pun ada rumah juga di situ. Jadi kalau kita tengok dalam riwayat lain, Sayyidina Umar ni nampak duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga Abu Bakar duduk dekat saja dengan Rasulullah. Jadi jawabnya, sahabat-sahabat ni dia ramai isteri. Ada isteri dia yang duduk jauh rumahnya, ada yang duduk dekat. Jadi itu tidak pelik lah. Tidak pelik. Baik. Kami sentiasa bergilir-gilir pergi, kita dah baca dah tadi, kita nak cari nota saja untuk meringkaskan masa. Kita nak cari nota di sini. Jadi bila dia balik tu, dia pukul pintu rumah Sayyidina Umar tu dengan kuat. Tak ketuk-ketuk biasa lagi, pukul. Sebab itu daraba dia sebut. Darban syadidah. Lalu dia kata, telah berlaku satu perkara besar. Dia tanya, Umar, dia ada ke di dalam rumah ni? Dia meraung gitu. Dia ada ke? Jadi nak dia sebagai tanya lah orang dalam rumah tu, ada ke? Sambil ketuk pintu dengan kuat, itu pukul pintu dia sebut. Dia bila Sayyidina Umar keluar, dia pun kata telah berlaku satu perkara besar. 302. Ini nota seterusnya. Jadi yang ni saya nak orang lain pula baca, kita bergilir-gilir. Siapa nak baca pula? Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Fuad. Fuad. Silakan Fuad. 302 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat ini merupakan riwayat ringkas dan ia mempunyai versi yang lebih panjang di dalam Sahih Bukhari. Namun riwayat yang lebih ringkas inilah yang lebih sahih berbanding versi yang panjang.
Hadis ini juga dikemukakan oleh Imam Bukhari pada beberapa tempat kerana ia mengandungi banyak sekali pengajaran dan iktibar sebagai panduan hidup. Pada riwayat yang lebih panjang, Sayyidina Umar bertanya sahabatnya, adakah tentera Ghassan telah datang menyerang? Kerana pada ketika itu, tentera Ghassan yang disokong oleh kerajaan Rom sedang bersedia untuk menyerang Madinah, menyebabkan orang-orang Islam sentiasa berjaga-jaga dan hanya menunggu masa sahaja untuk menghadapi mereka. Seterusnya, selepas tu dia adakah ringkas ceritanya, dia ringkas banyak di sini sebab ini hadis ringkas. Sayyidina Umar pun terus pergilah, tidak terus, ceritanya dia tunggu pagi dalam riwayat yang lain. Cerita tadi tu ketuk pintu tu malam, dia tunggulah, gelisah dia tunggu sampai pagi, dia pergi bersembahyang subuh dekat Madinah. Dan dia sebelum tu dia pergi bertemu dengan anak dia. Anak dia sedang menangis pada ketika itu. Jadi dia dah fikir dah ini berlaku betul lah sahabat tu kata. Jadi dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW telah menceraikan isteri-isterinya. Itu yang disebutkan. Aku bertanya, adakah Rasulullah SAW telah mencerai kamu? Sebab dia tahu dah daripada sahabat tadi. Dia menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mana? Tak pastilah dia tak tahu. Seterusnya, kemudian saya pun masuk menemui Nabi. Ini ringkas lagi, sekali lagi di sini. Dia pergi bertemu dengan Nabi SAW sendiri. Lantas saya bertanya, dalam keadaan berdiri saja. Dalam keadaan berdiri, tak duduk tadi. Jadi 304. Boleh sebelum itu kita dah ada nota ya. Sambung lagi. Sambung lagi. Silakan. Fuad. 303 ya. Ya. Teks asal dalam bahasa Arab ialah talaqakunna dengan kata ganti nama jamak muannas. Bukan kata ganti nama tunggal yang hanya merujuk kepada Hafsah. Bererti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menanya Hafsah, adakah Rasulullah telah menceraikan kamu semua, yakni isteri-isteri baginda? Ketika beliau bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditanyakan dalam bentuk kata jamak muannas. Atallaqta nisa'aka? Ini kerana berdasarkan riwayat lain yang lebih lengkap, beliau telah mendapat berita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan kesemua isteri-isterinya, bukan Hafsah seorang sahaja. Persoalan bagaimanakah khabar angin ini tersebar telah dijawab oleh para ulama dengan beberapa jawapan. Antaranya ialah kerana di Madinah masih terdapat lebih kurang 400 orang munafik pada ketika berlaku peristiwa ini, dan mereka sentiasa mencari peluang untuk memporak-perandakan masyarakat Islam dan memutuskan hubungan persaudaraan Islam. Peristiwa ini juga berlaku selepas baginda terjatuh dari kuda yang menyebabkan kecederaan pada lambung dan kaki baginda sehingga tidak dapat berjalan seperti biasa. Lalu baginda membuat keputusan untuk berada di atas loteng rumahnya selama 29 malam. Baginda juga tidak keluar untuk mengimami solat berjemaah di masjid dan tidak bersama isteri-isterinya sehingga disebarkan oleh orang-orang munafik bahawa baginda telah menceraikan mereka. Riwayat ini ada di bawah kitab At-Talaq di dalam Sahih Bukhari. Lafaznya seperti berikut. Hadatsana, ya. Ya, teruskan. Hadatsana Ismail bin Abi Uwais an akhihi an Sulaiman an Humaid At-Tawil annahu sami'a Anas ibn Malik yaqulu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'i wa kanat fakkat rijluhu فأقام في مشروبة له 29 ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا فقال الشهر 29.
Bermaksud Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersumpah untuk menjauhkan diri daripada isteri-isterinya. Pada masa itu kaki baginda telah terseliuh, yakni terkehel. Baginda berada di masyrubahnya, yakni ruang lotingnya selama 29 hari. Kemudian turun, lalu mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, engkau telah bersumpah untuk menjauhkan diri daripada isteri-isterimu selama 1 bulan. Maka baginda bersabda, bulan ini 29 hari. Seterusnya baca lagi. 304. Baginda SAW pada awalnya tidak memberikan apa-apa jawapan apabila diminta izin untuk bertemu. Namun kesungguhan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah memberikan peluang kepadanya seperti tersebut pada riwayat berikut. Hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah, hadatsana Sulaiman ibnu qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah. Dia celah-celah tu qala hadatsana Sulaiman, begitu ya? Ya, betul. Qala hadatsana Sulaiman ibnu Bilal an Yahya an Ubaid ibn Hunain sami'a ibn Abbas. Di sini cara bacanya bila ada sami'a kena sebut annahu sami'a. Annahu gitu. Annahu sami'a. Tapi tak di mana-mana tak ada tulisan, tapi kena baca begitu. Cara baca. Baik. Annahu sami'a ibn Abbas an Umar radhiyallahu anhum. Qala ji'tu fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mashrubatin lahu wa ghulamun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aswadu ala ra'si darajati fa qultu qul hadha Umar bin al-Khattab fa adhina li. Bermaksud Umar radhiyallahu anhu berkata, aku datang lalu aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di masyrubahnya, yakni ruang loting rumahnya. Seorang hamba hitam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula berada di puncak tangganya. Saya berkata kepadanya, katakan kepada Nabi bahawa ini Umar bin Al-Khattab meminta izin untuk bertemu. Maka baginda mengizinkan saya untuk bertemu dengannya. Itulah cerita yang diringkaskan di dalam riwayat ini. Nabi SAW kemudian saya pun masuk menemui Nabi SAW. Lantas saya bertanya dalam keadaan berdiri, adakah engkau telah menceraikan isteri-isterimu? Nabi SAW menjawab tidak. Jadi 304 kita sudah baca tadi. Kemudian Nabi SAW jawab tidak. Jadi maknanya apa yang tersebar itu semata-mata fitnah. Benarlah pendapat ulama yang mengatakan itu fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik untuk menunjukkan keluarga Rasulullah tidak aman lah, tidak bahagialah keluarga Rasulullah. Kalau tidak, macam mana sampai bercerai berai begitu. Untuk menunjukkan Rasulullah gagal lah. Dia tidak boleh kawal, tidak boleh berada dengan sebaik-baiknya dengan isterinya. Isteri-isterinya lah ramai itu. Mendengar jawapan Nabi SAW itu, aku pun mengucapkan Allahu Akbar. Jadi sukalah. Ucapkan Allahu Akbar itu kerana suka. Atau setengah-setengah ulama kata kerana hairan. Macam mana sampai begitu sekali benda yang tidak tersebar? Tersebar bahawa Rasulullah SAW telah menceraikan isteri-isterinya. Ini luar biasa pelik. Sampai begitu sekali fitnah. Ada juga yang berpendapat begitu. Dua lah. Ada yang kata kerana suka dan untuk bagi tahu kepada sahabat-sahabat lain yang sedang menunggu-nunggu tapi mereka tak berani nak pergi tanya Nabi SAW tu pergi ke rumah seperti Sayyidina Umar. Jadi dengan takbir Sayyidina Umar yang agak kuat itu, mereka pun dapat kesanlah bahawa ini tak betul lah. Ini ada sesuatu ni. 305. Jadi kenapa
Rasulullah SAW bersumpah tu untuk tidak bersama dengan isteri dia. Dia bersumpah saja untuk tidak bersama isterinya sebagai mengajar mereka, menyatakan tidak senang hati dengan sikap mereka tu. Sebab Nabi SAW nak ajar isteri-isterinya tidak mewah seperti orang-orang lain. Bila Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya telah mendapat harta Bani Nadir yang dihalau keluar daripada, ini Yahudi Bani Nadir yang dihalau keluar daripada Madinah, harta-harta mereka itu diperolehi oleh orang-orang Islam, oleh kerajaan. Dan kerajaan bagi kepada itu ini. Nabi SAW pun dapat juga bahagiannya dan dapatlah kesenangan itu. Kalau kita mengambil kira peristiwa ini berlaku selepas peristiwa Bani Quraizah, lagi banyak lagi harta yang dapat itu. Iaitu antara tahun ke-4 ke-5 berlaku tu. Maka banyak lagi lah kira-kiranya. Kaya lagi lah orang Islam. Jadi isteri-isteri Nabi ni pun bila tengok dah senang, orang lain pun dapat kesenangan gitu gini, mereka pun nak jugalah kesenangan. Sedikit sebanyak. Lalu Nabi SAW tak senang, tak suka cara macam tu. Dia tidak nak ajar isteri-isteri dia tu begitu. Walaupun orang lain dia bagi. Dia sendiri pun dapat juga. Banyak juga. Tapi dia tidak nak ajar isteri-isteri dia tu begitu. Sehingga turun ayat Quran. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Misalnya dalam ayat itu, surah Ahzab itu semua ada kaitan dengan cerita ni dalam riwayat ni. Kalau kamu nak dunia dan perhiasan dunia, mari aku nak lepaskan kamu dan aku bagi kesenangan hidup kepada kamu. Boleh nak bagi, boleh. Dengan cara yang baik. Tapi Nabi tak cerai, cuma dia kata begitu. Itu ayat Quran yang turun tu. Allah SWT suruh Nabi SAW kata kepada isteri-isterinya. Lalu sedarlah isteri-isterinya dan menyesallah masing-masing itu. Dengan sikap mereka tu. Jadi lupa sekejap bahawa mereka ini isteri Nabi. Dan Nabi SAW ni pilihannya ialah kehidupan yang zuhud. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu. Kalau kamu nak Allah dan Rasul, jadi Allah dan Rasul nak, takdir Allahnya pilih Nabi ni hidup zuhud. Jadi kena hidup cara zuhud lah. Itu dia. Kalau hidup cara zuhud, isteri Nabi ni lebih istimewa daripada orang lain. Kalau dia buat jahat, balasannya pun teruk. 2 kali ganda, melebihi orang lain. Kalau buat kebaikan pun begitu juga. Itu istimewanya. Tapi itu berupa ganjaran di akhirat. Pahala. Yudha'af lahul azabu dhi'fain. Kalau azab pun 2 kali ganda. Itu wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Dalam ayat itulah diceritakan kalau taat kepada Rasul, mau hidup bersama Rasul dengan cara Rasul, dapat pahala 2 kali ganda juga, melebihi orang lain. Dan Allah SWT telah sediakan kehidupan yang mulia untuk mereka. Lalu bila bagi pilihan, itu ayat takhir namanya, ayat takhir, ayat bagi pilihan nak yang mana. Dalam keadaan begitu, duduk begitu, isteri-isteri Nabi ni insaflah semuanya. Masing-masing menangis. Tak patut kita buat begitu. Dan tak ada cerai pun berlaku. Begitu saja yang adanya. Begitu saja yang ada. Cerita tu. Baiklah. Walau bagaimanapun, untuk mengajar isteri dia ni supaya serik, Nabi SAW bersumpah untuk tidak bersama mereka selama sebulan. Jadi ini ilat yang sebenar. Kalau ilat yang sebenarnya lebih lagi daripada itu 4 bulan tidak mahu bersama isteri. Ini sebulan saja. Dari ilat lugawi lah, bukan ilat istilahi syar'i. Tidak. Semata-mata sekadar untuk nak mengajar. Dan Nabi SAW duduk di ruang loteng rumahnya. Itu rumah mana? Rumah Aisyah. Rumah itu dia ada loteng. Ada bahagian atas. Nabi duduk berehat di situ lah. Apalagi Nabi SAW dalam keadaan sakit pada ketika itu. Tak boleh nak pergi ke mana-mana pun susah.
Jadi apa nama ni, kebetulan lah berlaku keadaan itu, dan ia menimbulkan macam-macam keraguan, apalagi bila ditambahkan asam garam oleh puak-puak ni, munafik ni. Baik, di akhir sekali kita ambil pengajaran dia. 305. Fuad, boleh baca lagi? Habiskan ini. Baik. Silakan. 305. Antara pengajaran, panduan. Kenapa bunyi bergema begini ni? Oh, tak pasti. Hello? Atau masalah lain masalah lain ni. Orang lain boleh? Orang lain takut tidak bunyi begitulah kalau orang lain. Boleh? Silakan. Saya mana? Oh, sama juga bunyi. Ni siapa ni? Arsyad mana? Oh, sama juga bunyi macam hari tu juga ni. Kita kena keluar dulu, masuk pula. Saya keluar sekejap. Lepas tu saya masuk pula. Jadi yang lain-lain tu teruslah tunggu sekejap. Saya cuba keluar sekejap. Lepas tu saya masuk balik. Sekarang dah nampak kah? Hello, dengar ke tidak ni? Dengar. Okey. Dah elok dah. Baik. Tadi Fuad tadi, sila baca seterusnya ni. Nota terakhir. Nota 305. Dah elok. Alhamdulillah. Silakan. Okay. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum hakam yang dapat diambil daripada hadis ini ialah, pertama, orang yang tidak dapat menghadiri majlis ilmu tidak boleh melepaskan ilmu dengan begitu sahaja. Dia mestilah berusaha dengan apa cara sekalipun untuk tetap mendapatkannya. Antara caranya ialah dengan membuat giliran untuk pergi belajar. Yang kedua, keistimewaan majlis ilmu seperti mendapat istighfar malaikat dan dipermudahkan jalan untuk ke syurga yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang lain, tentunya tidak akan tercicir dengan wujudnya giliran untuk pergi belajar. Yang ketiga, keperluan mengetuk pintu dan memanggil penghuni rumah dari luar tidak boleh terus masuk ke dalamnya tanpa diberikan keizinan terlebih dahulu. Yang keempat, sahabat-sahabat kesemuanya adil mengikut ulama sunni, tetapi mereka tetap tidak suci dari kekeliruan, salah faham dan lupa yang sememangnya merupakan naluri seorang manusia. Yang kelima, hadis ini menjadi salah satu asas kepada kaedah yang dibuat oleh ulama hadis untuk menilai semula dan boleh jadi menolak sesuatu riwayat yang sahih dari segi sanadnya, tetapi matannya mengaibkan Rasulullah SAW, mencemarkan nama baginda atau menghina Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam. Antara riwayat lain seumpama ini ialah riwayat tentang umur Aisyah radhiyallahu anha ketika berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang buta huruf. Riwayat yang menyatakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ali supaya membunuh seseorang tanpa mengusul periksa terlebih dahulu. Riwayat Syarik tentang peristiwa Isra' Mi'raj di mana tersebut di dalamnya Allah telah berjuntai menghampiri Rasulullah pada jarak 2 busar panah dan lain-lain. Asasnya ialah tidak masuk akal Nabi SAW akan bersabda begitu kerana ia bererti membuka pintu kepada musuh-musuh Islam untuk mengkritik dan menghina ajaran Islam. Teruskan. Yang keenam, keharusan murid berdiri ketika menanyakan guru yang sedang duduk.
Yang ketujuh, kepentingan menanyakan sesuatu khabar angin yang tidak baik dari sumber yang sahih atau tuan diri yang menjadi punca berita itu tersebar supaya selamat dari perbuatan memfitnah dan berkata tidak baik terhadap seseorang. Yang ke-8, seorang murid mestilah berani dan tidak malu untuk bertanyakan sesuatu kebenaran daripada gurunya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di sini dan telah dilakukan juga oleh Ummu Sulaim ketika menanyakan perihal wanita di dalam riwayat yang lain. Kata beliau, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menanyakan kebenaran. Yang ke-9, tidak ada seorang pun isteri Nabi SAW yang baginda pernah hidup bersamanya sebagai suami isteri diceraikan. Sabda baginda SAW tidak kepada soalan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jelas membuktikannya. Yang ke-10, keharusan bertakbir sebagai tanda pujian dan kemenangan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertakbir kerana mengetahui bahawa khabar angin yang sampai kepadanya hanyalah berita palsu dari orang-orang munafik. Yang ke-11, tindakan yang betul apabila mendengar sesuatu berita bukanlah menerimanya terus tetapi membuat kaji selidik tentang kesahihannya. Yang ke-12, kesibukan tanggungjawab tidak boleh menjadi alasan untuk seseorang tidak menimba ilmu yang begitu istimewa. Orang yang memberikan alasan untuk tidak menimba ilmu adalah orang yang tidak benar-benar mengetahui kelebihan ilmu. Yang ke-13, ilmu wahyu tidak akan terpelihara jika ia tidak diletakkan sebagai suatu keutamaan mengatasi urusan kehidupan seharian yang lain. Yang ke-14, orang yang thiqah masih ada kemungkinan untuk terlupa, terlalai, terkeliru atau salah faham. Yang ke-15, hadis ini menggambarkan kesungguhan para sahabat dalam menuntut ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16, penuntut ilmu juga mesti berfikir tentang penghidupannya dan berusaha mencari nafkah untuk terus dapat belajar. Yang ke-17, ia menunjukkan khabar wahid boleh diterima dan mursal sahabat juga boleh diterima. Yang ke-18, para sahabat saling menyampaikan apa yang mereka dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggapnya sebagai hadis yang musnad kerana tidak ada di kalangan sahabat pendusta dan orang yang tidak thiqah. Yang ke-19, keharusan mengetuk bahkan memukul jika perlu pintu rumah untuk menarik perhatian orang-orang di dalamnya. Dan yang ke-20, keharusan bapa-bapa masuk ke rumah anak-anak perempuannya tanpa izin suaminya untuk bertanya atau menyelidiki sesuatu perkara, khususnya yang berkaitan dengan rumah tangga atau hubungan kekeluargaan. Jadi oleh kerana masa kita pun dah lebih, jadi supaya tidak terganggu masa, kita berhenti setakat itulah dulu. Mungkin kalau ada kekeliruan ataupun kemusykilan pada kesimpulan yang kita buat sebanyak 20 poin itu, kita boleh bincangkan selepas ini atau pada masa-masa yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rehat sekejap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Maulana. Sama.